Ramai yang berhadapan dengan krisis, terutama dalam situasi yang tidak menentu di era pandemik ini. Apa yang menyebabkan krisis berlaku? Apa yang dimaksudkan dengan krisis? Dan bagaimana kita ingin menguruskan krisis yang melanda diri kita? Itulah yang cuba saya kupaskan di dalam buku yang bertajuk Intervensi Krisis dalam Hubungan Menolong. Tidak dapat dinafikan, krisis sering melanda dalam hidup setiap manusia dan krisis boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ada krisis yang disebabkan oleh bencana alam di mana berlakunya fenomena tsunami, banjir kilat, gempa bumi dan sebagainya. Ada juga krisis yang disebabkan oleh peristiwa dalam hidup kita. Ada suka, ada duka, ada kala mengundang rasa yang tidak dapat kita kawal. Ada kalanya menyebabkan pemikiran kita terlalu bercelarut. Contoh-contoh krisis yang disebabkan oleh peristiwa dalam hidup kita adalah seperti kehilangan insan yang kita sayang, rakan, ahli keluarga. Ada juga krisis yang disebabkan oleh masalah kesihatan mental, disebabkan oleh kebimbangan, kemurungan dan sebagainya. Sebagai contoh, di dalam era pandemik COVID-19, semakin hari kita dikabarkan dengan berita peningkatan kes positif. Ada juga yang menyebabkan kematian. Inilah yang dinamakan krisis, yang mana kehilangan individu yang kita sayangi akan menyebabkan perubahan emosi, perubahan tingkah laku dan juga perubahan pemikiran yang sukar untuk kita tangani dengan kaedah biasa. Inilah yang cuba saya kupaskan di dalam buku ini. Krisis yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 sangat meruntun jiwa kita kerana ini ancaman yang kita tidak dapat lihat dengan mata kasar kita. Jika kita nampak, kita boleh elak. Jika kita tahu ia di mana, kita boleh mengubah haluan kita. Tetapi coronavirus bukanlah sesuatu yang boleh kita nampak dengan mata kasar. Dan dia mengundang satu krisis kebimbangan yang menyebabkan kita menjadi resah, cemas dan kita menjadi gelisah. Kita tidak dapat mengurus aktiviti harian yang ingin kita lakukan. Walaupun aktiviti tersebut sering kita buat, tetapi di dalam era pandemik ini, dia mengundang 1,000 macam perasaan resah, gelisah, terancam, takut dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak menguruskan krisis kebimbangan ini? Di dalam buku ini, saya bukan sekadar memperkenalkan istilah dari segi definisinya, tetapi saya cuba untuk memberikan 3 perkara kepada pembaca. Pertama adalah dari segi kesedaran. Kita kena sedar bahawa krisis boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Bukan seperti mana yang saya beritahu sekadar bencana alam, tetapi peristiwa dalam kehidupan. Dan juga boleh disebabkan akibat daripada peredaran umur kita. Ada kala bila kita berusia 39 tahun, ingin melangkah ke usia 40 tahun, kita berasa sangat cemas, kita berasa sangat takut, pemikiran kita mula bercerarut, emosi kita juga menjadi begitu berkecamuk. Ini adalah krisis perkembangan. Dan semua ini berlaku di dalam kehidupan setiap manusia. Pokok pangkalnya, bagaimana kita nak menguruskannya. Itu yang cuba saya muatkan di dalam buku ini. Intervensi krisis dalam hubungan menolong bukan hanya sekadar satu bacaan sahaja, tetapi ia satu bahan bacaan ilmiah untuk memberikan kesedaran, pengetahuan dan juga kemahiran, terutama kemahiran menolong, untuk menolong diri kita sendiri dan juga untuk menolong orang lain. Mungkin dalam kalangan ahli keluarga,
mungkin dalam kalangan rakan taulan, mungkin dalam kalangan rakan sepejabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, cuba dapatkan bahan bacaan ini. Rujuklah ia dan juga cuba hayati intipati yang terkandung di dalam buku ini. Buku ini sesuai dibaca oleh semua lapisan masyarakat kerana gaya penulisannya adalah santai dan dia boleh membantu kita mengenali apakah bentuk-bentuk krisis, memahami apakah fasa-fasa yang kita lalui apabila kita diterima krisis dan juga untuk kita belajar strategi bagaimana untuk menguruskan krisis tersebut. Jadi, sebagai salah seorang penulis untuk buku ini, saya sangat mengesyorkan agar tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak sekalian, cuba dapatkan satu naskah buat diri anda, juga buat orang yang tersayang, supaya sama-sama dapat menghayati ilmu, sama-sama dapat meningkatkan kesedaran, meningkatkan pengetahuan dan juga memantapkan kemahiran, bantu diri dan juga bantu orang lain. Antara topik-topik yang dimuatkan di dalam buku ini adalah pelbagai. Antaranya adalah seperti mana saya beritahu tadi, memahami apa itu krisis, kemudian menyedarkan pembaca tentang perbezaan antara individu dan juga ada elemen teori untuk memberi kefahaman, terutama yang menjurus kepada teori sistem keluarga. Kemudian saya memberikan sedikit intipati tentang perbezaan antara kaunseling krisis dengan intervensi krisis. Bagaimana ia berbeza? Dan semestinya saya juga menyelitkan tentang kesiapsiagaan seorang kaunselor. Kerana walaupun ia sesuai untuk bacaan umum, buku ini adalah khusus untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar, para pendidik yang terlibat dalam profesion kaunseling. Dalam ini juga dinyatakan matlamat teknik dan juga proses-proses dalam kita menguruskan krisis. Dan tidak dapat dilupakan juga, buku ini mengupas pelbagai dimensi krisis kehidupan, iaitu bermula dengan krisis kesedihan dan kehilangan, krisis kebimbangan, krisis kemurungan, krisis bunuh diri, krisis rogol, krisis kehamilan, krisis bencana dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, adik, kakak, sahabat sekalian, apa tunggu lagi? Di era pandemik ini, kita memerlukan ilmu yang tepat untuk kita menguruskan krisis yang melanda diri kita dan juga orang lain. Dapatkan sekarang satu naskah dari penerbit Universiti Malaya. Saya percaya dengan ilmu di dada, kita mampu mengatasi apa jua masalah, apa jua krisis yang datang dalam hidup kita. Bersatu kita bersama, kita jaga kita. InsyaAllah, ujian daripada COVID-19 dapat kita tangani bersama. Dengan itu, sekali lagi saya syorkan, mari kita bersama semarakkan ilmu bertepatan dengan bulan kaunseling kebangsaan ini untuk kita sama-sama bergandingan membenteras COVID-19 dengan mempertingkatkan ilmu di dada menerusi pembacaan buku-buku ilmiah. Sekian dari saya, Dr. Rafidah Agha Muhammad Jaladin, pengarang kepada buku Intervensi Krisis dalam Hubungan Menolong.